Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okey, Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi. Hari ni cikgu bawa kepada kamu satu menu nasi lemak kot. Nampak menarik tak makanan hari ni? Ya. Dok, Ya, menarik. menarik Ada macam-macam tu, kita tengok ada sambai, kerang, sotong. Okey, telur ikan bilis pun ada kan. Telur pun ada 2 jenis telur. Dengan timun semua. Okey. Macam mana kita nak makan ni? Kalau dihidangkan depan kita, macam mana kita nak makan? Guna sudu. Okey, sudu diberi kat situ. Kita akan suap berapa kali? Boleh bilang tak suap berapa kali? Ke suap sekali ya? Siapa yang suap sekali saja? Selesai. Tak ada kan? Biasanya kita akan suap banyak kali. Kita suap sampai apa? Kita makan sampai kita ulang suap mulut kita sehingga habis. Sehingga habis ke sehingga kenyang? Sehingga kenyang. Sehingga kenyang. Kalau sehingga kenyang tu maksudnya Sehingga kalau habis. sehingga kenyang kan sehingga habis. Sehingga habis. Sehingga habis kan. Kalau sehingga kenyang, tak lagi bazir pula lebih-lebih makanan kan. Sebaik-baiknya untuk mengelak daripada pembaziran, kita kena makan sampai habis. Sebab tu lah kita kena ambil kuantiti sikit. Kalau macam ni nasi dia sikit saja kan. Okey, kita akan ulang makan sehingga habis. Di situ nampak tak struktur kawalan apa yang kita guna? Ulang sehingga. Kan, ulang sehingga. Ulang sehingga. Dan kita juga kat situ ada banyak jenis lauk kan? Ya. Okey, kita akan buat pilihan. Untuk suapan yang pertama, kita akan pilih. Nak makan apa dulu? Lauk apa? Telur dengan daging. Daging. Cik suka daging kot. Okey, mula-mula dia suap nasi dengan daging. Makan nasi dengan daging. Lepas tu dengan sotong kan. Kerang. Pilihlah, maksudnya di situ ada pilihan. So pilihan jenis apa ni? Yang ada kat dalam pinggan Pelbagai ni. pilihan. Pelbagai pilihan. Bukan 2 pilihan, bukan single selection, tapi ini dah multi selection. Pelbagai pilihan, banyak sumber pilihan tu. Okey. Jadi di sini kalau dalam pinggan ni, ini adalah salah satu contoh aplikasi gabungan struktur kawalan pilihan dan juga ulangan cara kita makan. Okey. Sedapnya. Apa makan apa bagi jadi? Sek makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Aisyah? Mi goreng. Mi goreng. Izzah? Izzah Raihana? Saya tak selalu breakfast. Oh, tak elok tu. Tak baik makan macam tu At least kita kena makan juga apa Izzah. Makan biskut ke pun okey juga. Okey. Kena isi perut. Seterusnya kita tengok. Okey, ini adalah tajuk untuk hari ini iaitu masih lagi algoritma, pembangunan algoritma. Poin 4 ni menghasilkan sudut dan carta alir yang melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan. Di akhir kelas, pelajar dapat mencipta sudut dan melukis carta alir melibatkan. Okey, kenapa di sini dia tulis mencipta? Okey, perkataan mencipta ni maksudnya biasanya kita tulis menulis kan? Okey, mencipta di sini maksudnya berdasarkan pada kamu boleh create sendirilah berdasarkan pada situasi yang diberi. Mencipta sudut dan melukis carta alir melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan yang boleh digunakan untuk membangunkan satu aplikasi. Okey. Seterusnya langkah-langkah menghasilkan sudut dan carta alir. Okey, yang pertama ialah mengenal pasti masalah. Okey, yang kedua ialah menentukan data yang perlu
digunakan. Okey, data ni maksudnya ialah input lah. Input apa yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan proses. Proses atau tugas yang perlu dilaksanakan. Lepas kita dapat input, kita kena proses. Kita kena proses input tersebut. Jadi kita nak guna proses apa? Yang keempat, ni flow dia ni. Menentukan output yang diingini. Okey, di sini kita tengok ada input, ada proses dan ada output. Yang kelima, mereka bentuk algoritma. Dan yang keenam ialah menulis sudut dan melukis carta alir. Okey, mereka bentuk algoritma ni kamu tulis penyelesaiannya secara kita panggil draft lah dalam bentuk draft. Okey, kalau sudut ni dia lebih terperinci lah. Dia ada mula apa semua tu kan, satu apa dua apa, lebih terperinci berbanding dengan draft ni lah. Draft ialah cadangan awal. Sekarang ni kita akan buat tugasan. Cikgu minta kamu sedia di depan kamu macam biasalah kita terus buat tugasan hari ni. Kamu diminta untuk tulis ni penyelesaian ni dan masukkan dalam Telegram kita tu. Kita akan bincang melalui situ. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa contoh bagi soalan 3.1 ni. Sediakan satu algoritma yang memaparkan harga minyak petrol. Okey, dia buat apa? Memaparkan harga minyak petrol dari 1 hingga 100 liter apabila diberikan harga seliter. Okey, apa dia input dia? Kalau daripada sini kamu dah nampak tak apa input dia? Pengguna kena masukkan apa? Harga seliter. Harga seliter minyak. Kemudian proses dia akan kira harga seliter bagi satu, harga seliter bagi satu, okey ni 1 liter, 2 liter sampailah 100 liter. Berapa harga dia? Maksudnya dia akan kali dengan apa? 1 kali dengan harga seliter. Sama dengan berapa? Ni kali harga seliter. Sampailah 100 ni kali dengan harga seliter. Okey, kemudian yang ni adalah proses dia Dia akan buat pengiraan bagi harga minyak tu daripada 1 liter sampai 100 liter. Kemudian dia buat apa kat sini? Dia akan output dia apa? Memaparkan harga minyak tersebut. Okey, langkah 1. Tengok kena pasti masalah. Memaparkan harga minyak petrol dari, masalah dia ialah dia minta kita untuk, kita ni sebagai, kamu ni sebagai pembangun atur cara. Dia ada dua pembangun atur cara iaitu orang yang create atur cara tu dan satu lagi pengguna atur cara. Pengguna atur cara tu orang yang masukkan input, dia nak tahu dia masuk input macam ni dan dia nak output macam ni. Pengguna lah memaparkan harga minyak petrol dari 1 hingga 100 liter apabila diberikan harga seliter. Okey, ini masalah tadi ni yang kita kena pasti daripada soalan tu. Langkah 2, data input. Data input dia ialah apa? Dah bincang dah tadi, harga seliter minyak petrol. Proses dia apa? Kirakan harga seliter minyak petrol bagi 1 hingga 100 liter. Okey, langkah 4 output, memaparkan harga minyak petrol bagi 1 hingga 100 liter. Okey, proses dia ialah mengira, output dia ialah memapar. Input dia ialah apa? Kita masukkan harga seliter minyak petrol. Minyak petrol kan dia berubah-ubah harga kan. Naik turun. Okey, bila kita masukkan satu harga baru tu, dia akan calculate balik harga bagi 1 hingga 100 liter minyak tu. Okey, langkah yang kelima ialah mereka bentuk algoritma. Okey, ini adalah algoritma. Cikgu kata dalam bentuk graf tu kan. Okey, input harga seliter minyak petrol, setkan kuantiti sama dengan kosong. Maksudnya kita akan buat ulangan. Tambah 1 kepada kuantiti. Okey, kuantiti ni maksudnya apa? Apa maksud kuantiti di sini? Nama untuk pemboleh ubah tu lah. Nama untuk pemboleh ubah bagi kuantiti apa? Kuantiti minyak petrol tu.
Kira harga minyak petrol, kuantiti kali harga seliter, paparkan kuantiti minyak petrol dan harga. 6. Ulang langkah 3 dan 5 ni. Sehingga kuantiti bersamaan 100 liter. Nah, tengok kat sini dah ada apa nama? Hint dah nah. Kita perlu guna apa? Ulangi sehingga kuantiti bersamaan 100 liter. Yang ketujuh tamat. Okey, semua dah sedia dengan pen, pensil, Dah. buku, buat dalam buku latihan terus lagi bagus. Tulis tarikh hari ni semua kan. Okey, hari ni kita akan buat aktiviti 3.7, menyediakan sudut dan carta alir untuk mewakili algoritma. Sediakan carta alir dan sudut yang sesuai untuk mewakili algoritma dalam contoh 3.1. Apa yang kamu nak kena buat ialah sediakan carta alir dan sudut. Okey, ikutlah kamu nak membuat sudut dulu ataupun carta alir ataupun carta alir dulu baru sudut. Gunakan struktur kawalan ulangan. Dia suruh guna struktur kawalan ulangan yang sesuai untuk mengulangi langkah 3 hingga 5. Bentangkan carta alir dan sudut disediakan dalam kelas dengan menggunakan perisian persembahan. Okey, kamu bentangkan cuma macam biasa. Snap dan masukkan dalam Telegram. Okey, cikgu bagi masa dalam 10 minit. 10 minit 10 minit dalam tempoh tu kalau dah siap, hantar terus kat Telegram cikgu. Cikgu buat algoritma buat sudut ke buat sudut dan carta alir. Okey, buat sudut dulu. Buat sudut hantar kat cikgu. Lepas tu buat carta alir pula. Okey, kita tengok yang ni okey, mula. Masukkan harga seliter minyak petrol. Setkan kuantiti sama dengan 0 liter. Okey, kuantiti ni ialah isi padu bagi minyak petrol 1 hingga 100 liter. Tambah 1 kepada kuantiti. Kira harga minyak petrol sama dengan kuantiti kali harga seliter. Paparkan kuantiti minyak petrol sekali dengan harga lah. Ulang sehingga kuantiti bersamaan 100 liter. Okey, cuma cara tulis Kalau ulang sehingga ni, ulang ni duduk atas ni. Sini. Ulang duduk sini, okey. Ulang tambah 1 kepada kuantiti. Maksudnya dia akan ulang benda ni. Tambah 1 kepada kuantiti. Sekarang ni kuantiti dah jadi 1 kan. Lepas tu ulang. Jadi, bawa nilai 1 tu sekarang dah jadi 2. Macam itulah. Okey. Cikgu. Ya. Saya. Nak benar buat bentulan kau atau letak ulang kat. Kamu buat dekat kertas kamu je lah. Potong ulang tu, tambah ulang kat atas. Okey, tahniah Syed. Orang yang pertama hantar. Cikgu, ulang tu lepas tu nak kena baris dia satu baris lah ulang tu. Ulang tu dia duduk seorang-seorang dia, alone. Ulang tu satu saja. Baik cikgu. Okey. So sinilah aktiviti ulangan tersebut Ini adalah proses ulangan. Okey, proses ulangan dia ialah tambah 1 kepada kuantiti. Kira harga minyak petrol, paparkan kuantiti. Ya, betul. Dia tidak ada sehingga kuantiti bersamaan dengan 100 liter. Selepas sehingga iaitu kuantiti bersamaan dengan 100 liter tu dipanggil sebagai syarat. Syarat untuk apa? Syarat untuk proses ini tamat.
Pelajar ini menggunakan Q, boleh ubah Q sebagai merujuk kepada kuantiti minyak petrol. Mula memaparkan harga seliter minyak. Oh, bukan memaparkan Ni masukkan. Masukkan harga seliter minyak. Okey, minyak petrol. Setkan kuantiti sama dengan 0 liter tambah 1 kepada kuantiti. Kira harga minyak petrol. Paparkan kuantiti minyak petrol dan harga. Ulang langkah 3 dan 5. Yang saya sebutlah. Tulis kat sini. Ulang kat atas ni sama macam saya tadi. Ulang sehingga kuantiti ni betul dah, sehingga kuantiti bersamaan 100 liter. Tamat. Okey? Cikgu ulang dekat satu tu lah. Ulang satu kepada kuantiti tu lah. Sebelum, tak bukan. Ulang ni dia duduk satu baris asing Ulang, lepas tu baris selepas tu baru tambah 1 kepada kuantiti. Okey, masukkan harga seliter minyak petrol, setkan kuantiti sama dengan 0, ulang tambah 1 kepada kuantiti, kira harga minyak petrol. Kuantiti kali harga seliter. Papar kuantiti minyak petrol dan harga kuantiti sehingga kalau ada ulang kat atas ni, bawah ni dia kena ada perkataan sehingga kuantiti, tak payah tulis ni bersamaan 100 liter. Okey, Aisyah okey nanti baiki sikit tu. Lukman, masukkan harga seliter minyak petrol, setkan kuantiti sama dengan 0, ulang tambah 1. Paparkan kuantiti petrol sehingga kuantiti bersamaan. Okey, bagus. Siapa buat tu? Azikah Damia. Masukkan harga seliter minyak petrol. Okey, senang je kan. Anis Wafiyah. Masukkan harga seliter. Setkan kuantiti, ulang tambah 1. Kira harga minyak petrol sama dengan paparkan. Okey, sebelum tamat, tulis dulu sehingga. Sebab kamu tulis ulang kan. Sehingga kuantiti bersamaan 100 liter. Baru tamat. Okey, Hazika. Take note Ainuha. Masukkan harga seliter minyak petrol. Okey, bagus. Okey, bagus. Masukkan harga seliter minyak. Setkan. Okey, ini salah Ulang kat sini Faiz. Ulang dekat sebelum tambah. Ulang baru tambah 1 kepada kuantiti. Baik cikgu. Okey baiki sikit. Okey, masukkan harga seliter minyak petrol. Q sama dengan 0. Oh, dia guna Q. Guna kuantiti Zafran. Q ni ganti dengan kuantiti. 0 liter, ulang tambah 1 kepada Q. Papar Q, kira harga Q. Okey. Zafran, tukar Q kepada kuantiti Okey. Rafiq kalau macam ni, empat segi tepat ni kita panggil proses Ini adalah proses. Kalau empat segi sengit ni ataupun kita panggil parallelogram. Parallelogram cikgu pun baru tahu benda ni. Parallelogram ni maksudnya ialah input atau output. Okey, kalau macam ni, oval ni maksudnya terminal dia, mula dan tamat. Lagi apa lagi? Bulat ni penyambung.
Diamond. Diamond ni adalah pilih syarat lah, syarat. Contoh yang kedua, 3.2 dah 11.50 dah ni. Tak apalah, buatlah dulu saya tali tu, nanti tunjuk je cikgu. Okey, contoh 3.2 ni, rajah di bawah menunjukkan satu pagar sesat bersamaan dengan satu robot kumbang kura-kura ni, robot ni. Bina satu algoritma untuk membantu satu robot kumbang kura-kura mencari jalan keluar ke petak K. Okey, ni adalah keluar. Pastikan algoritma anda boleh digunakan tanpa mengira di mana tempat permulaan. Misalnya di petak A atau B. Tak kira lah dia mula ke sini atau sini, algoritma tu boleh dipakai untuk semualah. Okey, jadi tulis satu algoritma yang boleh membantu robot kumbang kura-kura bergerak dari kedudukan A ke kedudukan K melalui petak berwarna kuning. Okey, dia lalu ke petak kuning sahaja. Macam mana cara dia nak sampaikan dia ke petak K tu? Okey, pertama sekali, langkah pertama ialah apa? 6 langkah ni, yang pertama ialah kenal pasti masalah. Membantu robot kumbang kura-kura bergerak dari kedudukan A atau B ke K melalui petak kuning. Okey, syarat ni ialah apa? Petak kuning sahaja. Data input, tugas ini tidak mempunyai input. Tak ada input. Proses pula, dia akan buat apa? Bergerak ke depan satu langkah. Bergerak ke depan satu langkah setiap kali. Semak petak di depan sebelum bergerak. Semak petak di depan. Kalau depan tu putih, dia kena pusing ke kanan. Kalau kanan pun putih, dia kena pusing ke kiri. So ada 3 pilihan itu. Sekiranya ada halangan, petak berwarna putih, robot perlu pusing ke kiri atau ke kanan. Kemudian gerak ke depan dalam arah yang baharu. Okey, dia akan pusing dulu, baru dia akan langkah satu langkah tu. Satu petak ke depan. Okey, output, tugas ini tidak menghasilkan data output. Okey, tak ada output. Langkah 5, mereka bentuk algoritma. Jika sudah sampai di petak destinasi K, melangkau ke langkah 7. Okey, kalau dah sampai K, kita punya aim kita ialah nak sampai ke K. Kalau dah sampai K, maksudnya tamatlah langkah 7. Jika depan boleh gerak, kekal menghadap depan, melangkau ke langkah 5. Langkah 5 ni ialah gerak satu ke depan. Jika sebelah kanan boleh gerak, maksudnya kalau dia tak boleh ke depan tu putih ataupun bukan kuning, dia kena pusing ke kanan dulu. Jika sebelah kanan boleh gerak, pusing ke kanan, melangkau ke langkah 5. Maksudnya dia akan gerak satu ke depan. Jika sebelah kiri gerak jalan pusing ke kiri, melangkau ke langkah 5. Okey. Kalau kanan tu dia tak boleh pi pusing kanan, tengok ada putih, maksudnya dia kena pusing ke sebelah kiri. So kat sini ada 3 pilihan ni. 3 pilihan, sama ada depan, kanan ataupun kiri sahaja. Kemudian dia akan apa? Gerak satu petak ke depan. Ulangi langkah 1 hingga 5. Ulang langkah 1 hingga 5. Okey. Cikgu. Ya? Saya hantar dah. Saya dah hantar dah algoritma. Okey, cantik. Saya hantar dah, saya tali. Kita tali hantar dah. Okey, nanti dia tengok sekali dia tengok. Tengok yang ni dulu. Langkah ke-6, menulis sudukut untuk mewakili algoritma. Okey, dia bagi kat sini sudukut. Nanti kamu kena buat cetak alil saja. Okey, mula selagi belum sampai di petak K. Selagi belum sampai petak K, dia kena buat apa? Selagi tak sampai petak K, kena buat apa? Jika depan boleh gerak, kekal menghadap depan. Okey, kat sini kita tengok, kamu nampak ada 3 jika ni. Maksudnya di sini ialah satu pilihan. Pilihan apa panggil? Pilihan tunggal. Pelbagai. Pelbagai pilihan. Pelbagai, ada 3 pilihan ni. Depan, kanan, kalau kanan putih, kiri. Kiri, pusing ke kiri. Okey, tamat jika untuk pelbagai pilihan tu. Kemudian gerak satu petak ke depan. Okey, tamat selagi.
tamat. Selagi dia apa dia? Syarat dia. Ini adalah syarat dia. Selepas perkataan selagi ataupun selepas perkataan jika kalau dia punya pilihan, ini ada kita panggil sebagai syarat. Belum sampai ke petak K tu syarat. Maksudnya kalau kamu buat carta alir, dia duduk dalam petak tu. Nah. Dalam petak diamond tu. Okey, jika dia ada nota sikit kat sini. Sebab yang pilihan ketiga kita tu, kita kona ke kiri tu, pusing kiri, sebab arah depan dan kanan tidak boleh gerak. So dia tak ada choice dah, dia ada 3 choice saja. So dia terpaksa pilih ke kiri lah sekali lah. Okey. Jadi apa yang kamu perlu buat, tengok aktiviti 3.8 ni, lukis carta alir berdasarkan sudukut. Sekarang cikgu bahagikan jadual macam ni nah. Sebelah ni ialah sudukut. Dan sebelah ni ialah carta alir. Okey, kita tengok kalau mula-mula dia adalah mula. Ni cikgu rujuk pada buku teks skor 89 Okey, mula kalau carta alir dia, mula dia macam ni lah. Okey, kemudian selagi belum sampai di petak K dia guna selagi belum sampai ke petak K. Okey, kalau kat sini macam cikgu kata tadi, kalau selepas lagi ni adalah syarat Jadi syarat ni lah kamu akan gunakan untuk letak dalam diamond ni. Okey, belum sampai ke petak K. Okey. Kemudian apa? Jika depan boleh gerak. Okey. Belum sampai Jika depan boleh gerak, so dia akan buat apa? Dia akan gerak. Jika depan boleh gerak. Okey, pilihan pertama ialah kita kena pasti syarat dia dulu, depan boleh gerak. So kita pergi ke syarat. Syarat untuk pilihan lah. Depan boleh gerak. Depan boleh gerak. Jadi kekal menghadap depan. So nak kena buat apa? Kalau depan boleh gerak, kekal menghadap depan. Okay, ini adalah tindakan dia. Dia kekal menghadap depan. Okay, ini adalah tindakan dia. Okey, lepas tu jika sebelah kanan boleh gerak. Jika sebelah kanan boleh gerak. Okey, ini adalah pilihan yang kedua. Okey, tidaklah. Tadi kalau ya, ni kalau tidak, sebelah kanan boleh gerak. Buat dalam bentuk diamond ni. Okey, jika jawapan dia ialah ya. Okey, jawapan dia ialah ya, dia kena buat apa? Pusing ke kanan. Pusing ke kanan. Okay, dalam bentuk petak inilah untuk proses. Kemudian jika tidak, okey, sinilah ya kan, jawapan ya. Okey, sebaliknya jika tidak, sekali lagi cikgu lupa nak garis untuk syarat. Syarat yang ketiga ni, sebelah kanan boleh gerak. Ok,
Okey, jika tidak tu bermaksud jika sebelah kanan tidak boleh gerak. Maksudnya ialah jika sebelah kanan tidak boleh gerak. Okey, jika tidak kena buat apa? Pusing ke kiri. Okey, pusing ke kiri. Okey, tamat untuk jika semua ni. Kemudian gerak satu petak ke depan. Tamat jika ni menunjukkan pilihan sudah tamat. Gerak satu petak ke depan. Okey, ni adalah tindakan seterusnya lah. Maksudnya daripada sini ni yang kedua dan ini adalah pilihan ketiga ni. Semua ni akan buat apa? Tindakan seterusnya ialah gerak satu petak ke depan. Okey, kemudian tamat selagi. So, dia akan ulang tamat selagi ni, dia akan ulang benda ni. Ulang kat sini. Okey. Ulang di situ. Ni anak panah lah. Jangan lupa anak panah. Okey, dan tamat. Okey, tamat tu maksudnya belum sampai ke petak K. Kat sini, yalah belum sampai. Tapi jika dah sampai, maksudnya belum sampai ke petak K, tidak. Dah sampai lah. So, kat sini tamat. Tamat ni. Okey, harap kamu boleh buatlah tugasan yang cikgu bagi ni. Sekian dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sembok algoritma pandu arah dengan menggunakan teknik langkah demi langkah pada pendapat anda. Okey, lepas kamu buat carta alih tu, sembok langkah demi langkah. Pada pendapat anda, mengapakah teknik sembakan meja tidak sesuai digunakan? Okey, jawab soalan ni. Kenapa teknik sembakan meja tidak sesuai? Siapa nak jawab? Sebab dia tidak ada input dan output. Tidak ada input dan tidak ada output. Okey, bagus. Okey, sekiranya tempat permulaan ditukarkan ke B. Okey, kalau dimula daripada B pula, apakah cadangan algoritma dalam pandu arah ini masih boleh digunakan? Kemuasan sesuai tak carta alih yang kamu buat tu digunakan untuk robot ni jika dia berada di kedudukan B tu? Tak sesuai. Sebelum kamu nak kata sesuai atau tak sesuai tu, kamu kena buat semakan langkah demi langkah semakan langkah demi langkah untuk pastikan kesesuaian dia tu, relevan atau tidak. Okey, cuba jawab sekarang. Mula masukkan harga seliter minyak. Okey, kalau setkan ni Rafiq, dia dalam bentuk proses macam tu. Empat segi tepat. Tambah 1 kepada kuantiti. Kira harga minyak petrol, paparkan kuantiti. Okey, ni dia akan ulang. Bukan, dia adalah ulang sehingga kan. Kalau ulang sehingga, syarat dia duduk dekat bawah. Syarat dia duduk sini. Tamat ni potong kan. Dia akan duduk bawah macam ni. Dia akan tanya. Okey, cikgu tulis kat sini supaya kamu nampak jelas apa yang ada dalam diamond tu. Kamu tulis kuantiti lebih dari 100. Bukan kurang lebih dari 100. Okey, itulah yang kamu tulis kat sini kuantiti lebih dari 100. Okey, jika jawapan dia ialah ya, maka tamat. Jika jawapan dia ialah tidak, ni jika tidak, jawapan dia tidak, dia akan ulang kat sini. Tambah 1 kepada kuantiti. Okey.
Yang ni tak ada ni lah, tak ada ni. Cing nak padam tak boleh. Buat macam ni je. Ni tak ada. Okey, faham tak ni? Rafiq. Rafiq. Nampak lah apa yang cikgu buat ni? Nanti baiki dalam diamond tu. Okay, Cikgu, lepas tu yang lepas yang 3 bawah tu semua betul kan? yang ni betul. Okay, Luqman masukkan harga seliter minyak, setkan kosong. Salah lah, yang ni sepatutnya duduk di bawah. Sebab dia adalah ulang sehingga. Tak ada lah, maksudnya tak ada kat sini. Tambah 1 kepada kuantiti, kira harga minyak petrol. Lepas kira papar dulu, papar. Kemudian barulah tanya lagi. Samalah macam Rafiq tadi lah. Kuantiti besar dari 100, tanda soal. Ya, tamat. Kalau tidak, dia kena ulang kat mana? Ulang kat sini. Kalau tidak. Yang ni tak ada lah. Yang ni tak ada. Yang ni pun tak ada. Siapa punya ni? Luqman. Luqman okey? Faham tak? Faham cikgu. Faham, nak kena repair kat mana? Tengok tu. Okey, masukkan harga seliter minyak petrol. Siapkan kuantiti sama dengan kosong tambah 1 kuantiti. Kira harga minyak petrol. Paparkan kuantiti minyak dan harga. Mencapai 100 liter? Ya. Okey, bagus. Pun tidak. Mencapai 100 liter. Melebihi lah. Melebihi. Bukan mencapai, melebihi. Mencapai tu maksudnya dia cukup-cukup 100. Yang ni dah melebihi. Maksudnya bila dia dah 101, tamat. Dia tak ulang dah. Melebihi 100 liter, tamat. Okey, ni dia akan ulang. Okey, sekian dahulu kelas untuk hari ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Insya-Allah. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.